Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan wakil kepada kumpulan saya yang akan menjelaskan sedikit tentang fiqh muamalat berkaitan ar-rahnu. Jadi saya akan berikan pengertian dari segi bahasa dan istilah tentang ar-rahnu ni. Jadi dari segi bahasa, ar-rahnu ni sebut ad-dawam, tetap, yang bermaksud tetap. Kemudian al-ma'un rahinun, iaitu bermaksud air yang diam, tidak mengalir. Kemudian halatun rahinatun, yang bermaksud keadaan yang tetap. Kemudian al-wudum wal al-habdu, yang bermaksud menahan. Dari segi istilah pula, ar-rahnu ni menjadikan sesuatu barang sebagai gadaian bagi sesuatu hutang yang akan dijadikan sebagai bayaran jika tidak dapat dijelaskan nanti. Dengan kata mudah, ar-rahnu ni bila kita perlukan duit tapi kita tak ada duit, tapi kita ada barang, contohnya barang emas lah yang selalu digunakan untuk ar-rahnu ni. Kemudian bila situasi ini berlaku, kita pergi ke tempat yang menyediakan perkhidmatan ar-rahnu, kemudian kita gadaikan barang emas kita contohnya. Kemudian kita akan mendapatlah sejumlah wang yang ditentukan dan akan diberikan tempoh juga. Jadi dalam masa tempoh tu kita boleh kumpul balik duit untuk bayar hutang kita, dan bila kita dah mampu bayar hutang tu, kita akan dapat balik emas yang kita gadaikan tu. Hukum dan pensyariatan ar-rahnu. Hukum gadaian adalah harus pada asalnya, baik ketika perjalanan musafir ataupun bukan dalam perjalanan, yakni mukim ataupun bermustautin. Ar-rahnu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Yang pertama, pensyariatan berdasarkan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Yang bermaksud, dan jika kamu berada dalam keadaan musafir, lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang, yakni oleh orang yang memberi hutang. Yang kedua, pensyariatan berdasarkan hadis. Rasulullah SAW menggadaikan perisai baginda kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang baginda gunakan untuk memberi nafkah kepada isteri baginda. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Baginda menggadaikan perisainya secara kredit, kita panggil kredit, sekaligus menunjukkan keharusan untuk melakukan transaksi ini. Dalam sebuah hadis, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman binasiati wa rahanahu dir'ahu. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan daripada seorang Yahudi secara kredit dan mencagarkan baju besi baginda padanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas juga ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW wafat dalam keadaan perisai baginda masih lagi dicagarkan kepada seorang Yahudi dengan 30 sak barli. Riwayat Ibn Majah. Selain itu, Al-Harari juga menyatakan hadis tersebut menjadi dalil tentang keharusan untuk melakukan ar-rahnu. Beliau berkata, dan hadis ini menjadi dalil kepada keharusan jual beli secara kredit dan keharusan meletakkan cagaran pada hutang. Rujukan Syarah Sunan Ibn Majah dan Harari. Yang ketiga, pensyariatan berdasarkan ijma' ulama'. Ulama' bersepakat bahawa ar-rahnu adalah harus kerana sunnah menjelaskan tentang pensyariatan ar-rahnu secara mutlak, baik ketika sedang dalam perjalanan maupun ketika sedang menetap, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283. Rukun ar-rahnu. Rukun ar-rahnu ada 4. Yang pertama, al-aqidani, iaitu penggadai dan pemegang gadaian, iaitu orang penggadai ni orang yang berhutang dan pemegang gadaian pihak yang memberi hutang. Keduanya ni syaratnya mestilah akil balik, tidak sah kanak-kanak dan orang gila, bukan dipaksa serta dengan kerelaan mereka sendiri dan bukan kerana terpaksa, tahu menguruskan harta dan berkelayakan dalam menguruskan harta. Yang kedua, barang yang digadai al-marhun, iaitu barang yang mempunyai manfaat. Yang ketiga, as-sirah, tidak boleh diserangi dengan ni. Sirah ni tidak boleh diserangi dengan ijab kabul dengan perkataan yang lain, tidak boleh diserangi dengan diam yang lama, dan tidak sah sirah ni
ada ta'liq dan ada jangka waktu. Yang keempat, al-marhun bih ataupun hutang. Boleh dinilai atau boleh digunakan seperti wang, emas dan perak. Jumlah hutang ni mesti diketahui oleh kedua-dua belah pihak, iaitu al-aqidani. Hutang mesti tetap, tidak kurang atau bertambah apabila membuat pembayaran. Okey, pembatalan ar-rahnu. Sebab terjadi ataupun terbatalnya ar-rahnu ni ada beberapa sebab, iaitu menyerah balik barang tu kepada penggadai kerana barang itu adalah sebagai cagaran hutang. Maksudnya penerima gadaian tu dia menyerah balik barang ataupun emas tu kepada penggadai. Jadi terbatal lah ar-rahnu. Yang kedua, penggadai membayar semua hutang. Bermaksud penggadai tu dah lunas dah hutang dengan penerima gadai tu. Okey. Gadaian akan dikira terbatal dan tamat sekiranya penggadai telah membayar semua hutang kepada pemegang gadaian ataupun barang yang digadaikan itu diserahkan semula kepada penggadai. Jadi macam automatik ia akan terbatal ar-rahnu. Di samping itu juga pembatalan ini berlaku sekiranya barang gadaian itu rosak dan orang yang memegang gadaian itu meninggal dunia. Okey, sebab berlaku pembatalan ar-rahnu juga, barang itu rosak akan menyebabkan pembatalan ar-rahnu. Okey, seterusnya terpaksa jual, iaitu barang gadaian itulah terpaksa jual, iaitu perintah kadi kepada penggadai supaya menjual apabila penggadai enggan berbuat demikian untuk melasanakan hutang daripada harga barang yang dijual. Maksudnya penggadai ni dia tidak dia enggan membayar hutang, iaitu harga yang dia berhutang tu lah dia enggan membayar. Jadi terpaksalah barang itu dijual. Pemegang gadai membatalkan gadaian walaupun tanpa penggadai kerana hak itu adalah kepunyaannya. Tidak batal gadaian jika dibatalkan oleh penggadai. Maksudnya pemegang gadai ni dia boleh buat keputusan untuk membatalkan gadaian walaupun penggadai itu tidak tahu yang pemegang gadai itu nak membatalkan. Jikalau penggadai itu nak membatalkan gadaian, dia tidak akan terbatal, melainkan pemegang gadaian yang membatalkan. Kedudukan barang gadaian. Kedudukan barang gadaian ada 4 poin. Yang pertama, siapa pemegang barang gadaian? Siapa yang memegang barang gadaian? Semestinya yang memberi pinjaman hutang. Misalnya anda nak menggadaikan emas tu kepada ar-rahnu. Ar-rahnu yang memberi pinjaman hutang itu berhak dan wajib atasnya untuk memegang barang gadaian tersebut, iaitu emas. Yang kedua, kalau berlaku apa-apa kepada barang gadaian tersebut, misalnya barang gadaian itu hilang atau terbakar dan sebagainya, anda letakkan ar-rahnu dan tiba-tiba ar-rahnu terbakar, makanya wajib ke atas pemegang gadaian atau pihak ar-rahnu untuk menggantikan balik emas gadaian. Yang ketiga, anda kata sampai tempoh untuk bayar pinjaman tadi dan anda tak dapat bayar, makanya berhak kepada pihak ar-rahnu untuk jual atau lelang emas tadi. Yang keempat, anda kata anda muflis atau mati, barang gadaian tersebut, emas tersebut berhak sepenuhnya, lebih berhak kepada pemegang barang gadaian tersebut, yakni ar-rahnu tadi. InsyaAllah sekian.